Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu Azmi ucapkan kepada semua murid 4 PKB Neptun. Apa khabar murid semua? Cikgu doakan semua murid berada dalam keadaan sihat selalu ya. Baik, hari ini adalah pengajaran mata pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar ya. Tajuk pelajaran hari ini ialah sumber air semula jadi dan juga kepentingan air kepada manusia ya. Okey, sebelum ini kita dah belajar beberapa tajuk dalam mata pelajaran ini. Ini merupakan unit yang ke-6 ya. Kita dah belajar 5 unit, 5 tajuk ya. Kita dah belajar sebelum ini benda hidup dan benda bukan hidup. Dan kita belajar tentang manusia, haiwan, tumbuhan dan juga cahaya. Jadi hari ini adalah mata pelajaran unit yang ke-6 iaitu sumber air ya, sumber air. Baik, kalau murid-murid semua lihat pada buku teks ya, merujuk kepada buku teks muka surat 38 ini. Baik, cikgu akan baca ya. Sumber air semula jadi. Air diperoleh daripada beberapa sumber air semula jadi. Antaranya termasuklah hujan, laut, perigi, sungai dan tasik. Okey. Baik murid ya. Jadi air semula jadi yang ada di sekeliling kita ini boleh diperolehi daripada beberapa sumber ya. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah air laut ya, air laut. Cikgu pasti murid semua dah pernah pergi ke laut ya. Inilah laut, sumber air daripada laut ya. Kemudian ini adalah sungai. Yang kedua adalah sungai. Sungai. Cantik ya, sungai. Okey. Yang ketiga, tasik. Tasik. Ini tasik. Tasik ni dia kecil sikit daripada laut ya. Tasik. Tasik, Lombong ya. Okey, tasik. Kemudian ini adalah hujan ya. Sumber air daripada dari air hujan ya. Dari air hujan ya. Okey. Terusnya perigi. Perigi. Perigi ni kalau orang kampung cikgu dulu dia panggil telaga ya. Mungkin ada di kalangan murid-murid yang tak pernah tengok perigi ya. Orang zaman dahulu mereka tak ada air ya. Tak ada air paip. Mereka mandi mengambil air minuman semua daripada air perigi. Air perigi ni diambil menggunakan baldi kecil ya, cebok. Okey, kemudian dipakai tali. Kalau air banyak ni kita pakai gayung ni je lah, pakai cebok ni kan. Okey, kemudian dia bawa balik ke rumah, dimasaknya dulu ya. Barulah kita minum. Okey. Ada 5 tadi ya. Pertamanya laut. Kedua sungai. Ketiga tasik. Keempat, hujan. Dan kelima, perigi. Ingat ya, ada 5 sumber utama air semula jadi. Iaitu laut, sungai, tasik, hujan dan perigi. Okey. Kemudian dah habis, ada 5 sumber air semula jadi. Kemudian kita pergi kepada topik yang keduanya iaitu kepentingan air ya, kepentingan air. Okey. Apa pentingnya air ni ya? Kalau rumah kita tak ada air macam mana? Susah tak? Tentu susah ya. Okey. Cikgu baca ya. Kepentingan air. Air penting untuk benda hidup. Gambar di bawah menunjukkan
kepentingan air dalam kehidupan. Ni ada gambar ni. Ada berapa gambar ni? 1, 2, 3, 4. Di bawah ni ada lagi 3. Ada 7 gambar semua ya. Okey. Baik, apa pentingnya air ni? Untuk apa air ni? Okey. Yang pertama, sebagai apa? Sebagai sumber minuman kepada manusia dan haiwan. Air ini penting. Kenapa penting? Kerana dia merupakan sumber minuman kepada manusia dan haiwan. Kalau tak ada air, macam manalah kita nak hidup ya? Kita mestilah minum air ya. Kita mestilah minum air. Dan begitu juga dengan haiwan ya. Haiwan pun memerlukan air juga. Kalau kita ada memelihara kucing di rumah ya, kita bagi dia minum air juga ya. Jadi air ini satu kepentingan dia yang pertama, sumber minuman kepada manusia dan haiwan. Kemudian yang kedua, sumber air kepada tumbuhan. Tengok sini. Murid ini sedang menyiram pokok ya. Menyiram pokok bunga ya, pokok hiasan ya. Okey. Bukan setakat manusia, haiwan, tetapi tumbuhan pun memerlukan air. Kalau kita tanam pokok, mak kita, ayah kita tanam pokok bunga ya. Kalau kita tak siram, nanti pokok bunga akan mati ya. Sumber air kepada tumbuhan. Satu kepada manusia sebagai minuman ya. Binatang. Kemudian kepada sumber air kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, merupakan sebagai habitat hidupan air. Jadi air ini kita hidup di atas darat ya. Jadi ikan hidup di dalam air. Okey. Air juga penting sebagai satu habitat untuk haiwan-haiwan yang hidup di dalam air. Seperti ikan, apalagi udang, sotong, dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi air ini penting sebagai satu tempat untuk haiwan yang berada dalam air ini untuk hidup. Ya. Kalaulah semua air tak ada, macam manalah ikan-ikan yang nak hidup ya. Okey. Kemudian, apakah kepentingan air yang lain dalam kehidupan harian kamu? Ada lagi kepentingannya. Okey, air. Untuk apa ni? Untuk membersihkan diri, untuk mandi ya. Air penting untuk kita nak membersihkan diri sendiri, untuk mandi ya. Okey, kemudian untuk apa ni? Untuk cuci pinggan ya, cuci pinggan mangkuk. Nanti kita dah makan nasi semua dah tak ada air, macam manalah kita nak cuci pinggan mangkuk, periuk semua ya. Okey, penting air ini. Okey, kemudian untuk kita cuci tangan. Sebelum makan nasi kita cuci tangan. Okey, cikgu ulang balik ya. Kepentingan air tadi sebagai sumber minuman kepada manusia dan haiwan. Kedua, sumber air kepada tumbuh-tumbuhan. Ketiga, habitat hidupan air. Okey, itu dia dua tajuk utama di bawah tajuk air ya. Sumber air semula jadi. Dari mana datangnya sumber air semula jadi? Ada 5 tadi kan? Kemudian ada 5 tadi, cikgu ulang balik ya. Sumber air semula jadi, laut, sungai, tasik, hujan dan juga perigi ya. Kemudian kepentingan air tadi, sumber minuman kepada manusia dan haiwan, sumber air kepada tumbuhan dan habitat hidupan air. Okey. Dah habis dua kamu dah faham yang ini. Murid semua buka buku aktiviti ya, buku aktiviti.
buku aktiviti muka surat, sekejap ya, muka surat 31 ya. Ini muka surat 31. Okey, muka surat 31 ni. Ini 31. Kemudian jawab soalan ya. Soalan dekat sini. Sumber air kita. Namakan sumber air di bawah. Warnakan. Tulis dahulu, kemudian warnakan. Mudah aja soalannya ya. Soalannya sangat mudah. Okey, tengok kat sini ya. Ini apa ni? Tengok balik buku teks tadi kan. Okey, ini apa jawapannya. Kat sini, ini L-Ela U-T-U, laut. Ini perigi. Yang ini pula tasik. Yang ini sungai. Manakala yang ini hujan. Ada 5 semua ni ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jawab soalan ini ya. Kemudian buka pula muka surat 32. 32 ya. Muka surat 32 buku aktiviti. Carilah saya. Warnakan perkataan tersembunyi. Okey. Terdapat 5 sumber air semula jadi. Sungai, hujan, laut, tasik dan perigi. Cari kat sini ya. Cari kat sini, warnakan. Ya. Dan seterusnya muka surat 33 ya. 33. Kepentingan air ya. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, ini apa? Sumber minuman, membersihkan diri. Pilihlah mana satu. Dan yang ini habitat hidupan air. Sumber air. Okey, right, mana jawapan yang betul ya. Habitat hidupan air. Sumber air kepada tumbuhan. Okey. Sumber minuman, membersihkan diri. Baik, itu sahaja latihan yang murid-murid dikendaki buat ya. 3 muka surat semua, iaitu muka surat 31, 31, 32 dan 33. Dah siap tu nanti ambil gambar, kemudian PM dekat cikgu ya, hantar WhatsApp dekat cikgu ya. Nanti dah buka sekolah nanti cikgu akan writekan. Jangan lupa tulis tarikh kat sini ya. Kat sini ni ada setiap muka surat ada tarikh kan. Tulis tarikh hari ni. 20.5.2021 ya. Ni pun sama juga. Tarikh juga dekat sini. Dan juga tarikh dekat sini ya. Dekat sini ya. Okey. Itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap murid semua faham dan ingat apakah isi kandungan mata pelajaran cikgu hari ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.